Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan tentang Double Six dan laporan akhir tragedi Double Six yang melibatkan Nahas dan melibatkan beberapa orang pemimpin utama Sabah meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Ini adalah laporan terakhir yang telah pun klasifikasikan daripada rahasia kepada umum, yang pastinya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya negeri Sabah. Ada banyak spekulasi, ada banyak andaian, ada banyak cerita, versi-versi yang kita ketahui yang menular di sana-sini. Ada juga ucapan-ucapan daripada pemimpin-pemimpin yang mungkin telah mengelirukan kita. Anda tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Tekan butang subscribe itu percuma dan Anda akan dapat terus informasi-informasi berguna daripada channel Suara Rakyat ini. Saudara-saudara sekalian, ini tragedi Double Six, tiada sabotaj dan letupan menurut laporan ini. Manakala daripada Malaysia kini pula, laporan penuh Nahas Udara 1976, tiada sabotaj, pesawat hilang keseimbangan, kata laporan ini. Saudara-saudara, saya bacakan terlebih dahulu sebelum kita ulas bersama daripada BH Online. Menurut laporan ini, tiada sebarang bukti sabotaj, kebakaran atau letupan ditemui oleh pasukan penyiasat dalam siasatan terhadap punca pesawat terhempas pada 6 Jun 1976 yang meragut nyawa Ketua Menteri Sabah ketika itu Tun Fuad Stephen dan 10 yang lain. Penemuan itu adalah berdasarkan laporan akhir nahas pesawat terbabit yang klasifikasikan mengikut Seksyen 2C Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta 88 hari ini. Laporan akhir nahas pesawat itu dikeluarkan oleh pasukan penyiasat diketuai Kolonel U. Omar Saman yang juga pengarah operasi pesawat di Jabatan Penerbangan Awam. Mengikut laporan itu, pesawat malang terbabit diselenggara mengikut jadual, selain melakukan penerbangan dengan had berat yang dibenarkan. Bagaimanapun, laporan itu juga mendedahkan kedudukan pusat graviti pesawat terbabit di luar had buritan kapal. Prosedur operasi yang dijalankan oleh juruterbang syarikat itu tidak mengikut standard profesional, kata laporan itu lagi. Berdasarkan penemuan laporan itu yang disiapkan pada Januari 1977, juruterbang bertugas dikesan hilang kawalan terhadap pesawat berkenaan. Laporan itu turut menyebut bahawa tiada bukti bahawa adanya kerosakan sebelum nahas pesawat itu atau enjinnya menjadi faktor penyebab nahas. Ujian patologi terhadap juruterbang pesawat Sabah Air yang terhempas di perairan Sembulan pada 6 Jun 1976 itu membuktikan beliau cukup layak untuk terbang pada ketika itu. Laporan akhir nahas udara itu juga mendedahkan juruterbang berkenan tidak mengalami kesan daripada alkohol ataupun dadah. Bagaimanapun, terdapat bukti lain yang menunjukkan juruterbang itu penat dan mengalami sakit perut ringan. Terdahulu, Kementerian Pengangkutan menyiarkan laporan penuh nahas pesawat terhempas pada 1976 menerusi sesawangnya. Menterinya Anthony Loke berkata, prosesnya klasifikasi laporan terbabit selesai pada 6 April mengikut Seksyen 2C Akta Rahsia Rasmi 1972 sebelum ia dimuat naik untuk dilihat oleh orang awam menerusi sesawang. Beliau berkata, proses untuk klasifikasikan laporan itu telah selesai pada 6 April lalu selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tragedi Double Six yang klasifikasikan pada 5 April. Laporan siasatan akhir kemalangan udara itu disiapkan pada 25 Januari 1977 dan kemudian
dibentangkan ke jemaah menteri pada Mac 1977. Pada 5 April lalu, media melaporkan kerajaan bersetuju klasifikasikan laporan kemalangan pesawat itu yang dikenali sebagai tragedi Double Six. Dalam tragedi pada 6 Jun 1976 itu, Fuad yang baru 53 hari mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri meninggal dunia bersama 10 yang lain, termasuk Menteri Kabinetnya apabila pesawat GAF Nomad dinaiki mereka terhempas di sembulan Kota Kinabalu. Selain Fuad, turut terkorban Datu Peter Jonid Majunting, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sabah, Datu Chong Tien Vun, Menteri Penghubungan dan Kerja Raya Sabah, dan Datu Saleh Sulung, Menteri Keuangan Sabah. Datu Darius Binion, Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri Sabah. Datuk Wahid Peter Andau, Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan Sabah. Dr. Syed Hussein Wafa, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sabah, dan Ishak Atan, Setiausaha Sulit kepada Menteri Keuangan Malaysia. Selain itu, Kopral Said Muhammad, Pengawal Peribadi kepada Ketua Menteri Sabah, Johari Fuad Stephen, anak kepada Ketua Menteri Sabah, dan Ganhi J. Nathan, Juruterbang M9M FTZ turut terkorban. Susulan kejadian itu, pengeluar GAF Nomad Australia dari Jabatan Pengangkutan Australia melancarkan siasatan untuk membuktikan bahawa nahas bukan disebabkan oleh masalah mekanikal. Siasatan selesai kira-kira 4 bulan kemudian, tetapi laporan penuh tidak didedahkan kepada umum kerana diklasifikasikan mengikut akta rahsia rasmi. Anwar pada 5 April lalu berkata, keputusan mendedahkan laporan akhir tragedi Double Six itu dibuat selepas mengambil kira tuntutan oleh keluarga waris selain pandangan rakyat Sabah yang inginkan maklumat terperinci berhubung kejadian berkenan. Dalam kejadian itu, pesawat Nomad 9M ATZ keluaran Australia yang dikendalikan Sabah Air membawa rombongan berkenan yang dalam perjalanan dari Labuan terhempas di daerah Sembulan ketika menghampiri lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Sabah. Pada 8 Mac lalu, media melaporkan Mahkamah Tinggi Sabah memerintahkan Putrajaya mengambil langkah perlu untuk dinyaklifikasikan berhubung insiden berkenan. Saudara-saudara sekalian, itulah yang kita tunggu-tunggu, laporan khususnya orang Sabah berkaitan dengan tragedi Double Six yang mana telah diberitakan, telah dinyatakan secara rasmi tiada sabotaj dan letupan. Sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini, share video ini, kita jumpa lagi. Bye-bye.